أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah, terima kasih kita pada Tuhan kita yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat bersama-sama meneruskan perjuangan kita untuk menghidupkan majlis ilmu, untuk kita mengimarahkan surau kita, untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, kita mengulang kaji maklumat-maklumat yang telah kita ambil sebelum ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini menandakan keredaan Allah kepada kita, dan kita mohon Allah SWT terus menerus mencucuri rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua dan seluruh ahli keluarga kita, masyarakat kita, insyaAllah. Kita apa? Kelebihan sembahyang. Situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biqira'ati kitabihi fid darain. Berkata pengarang kitab, semoga Allah SWT merahmatinya, menambahkan ilmu pengetahuan pada kita dengan membaca kitabnya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, insya-Allah. Qal, kelebihan sembahyang. Faidatus solah. Oh, situlah. Okay. Syarat sah sembahyang 9 perkara. Okay. Bawa kitab lain, kita bawa biasa lupa tak di mana. Syarat sah sembahyang. Bila kita sebut sembahyang, bila kita sebut solah, kita ni orang Melayu sebut sembahyang, orang Arab sebut as-solah. Bila kita sebut as-solah ataupun sembahyang, terbayang di kepala kita pertama dia panggil apa? Syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang. Sembahyang tu wajib kepada siapa? Sembahyang tu wajib pada siapa? Iaitu orang Islam. Sembahyang tu wajib pada orang Islam. Orang kafir tak wajib. Dan sembahyang wajib kepada orang yang baligh, orang yang dah sampai umur. Orang yang belum sampai umur tak wajib. Cuma wajib kepada wali dia, ayah dia, mak dia, untuk ajar dia sembahyang. Yang ketiga, sembahyang ni wajib kepada aqil, orang yang berakal. Orang yang berakal. Orang gila tak wajib sembahyang. Termasuklah orang yang apa panggil koma, tak wajib sembahyang. Dia tak tahu dah. Sembahyang ni wajib selagi mana ada akal. Walaupun sakit, tahu mana teruk sakit pun, kalau dia masih berakal, maka wajib sembahyang. Itu syarat wajib sembahyang. Tapi kita kena sedar, orang yang tak wajib sembahyang, sembahyang dia sah dikira seperti kanak-kanak yang belum baligh, dia sembahyang. Dia sembahyang. Bahkan kanak-kanak yang belum baligh ni, kalau dia reti sembahyang, dia boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam. Sebab dia ni apa panggil melengkapi syarat sah sembahyang.
Syarat wajib lain, syarat sah lain. Syarat sah yang kita akan bincang sehari. Lepas tu, lepas syarat sah sembahyang, dia panggil rukun sembahyang. Rukun ni hak duduk dalam sembahyang tu, hak kena buat rukun 13. Itu di antara 3 benda yang berbeza, yang perlu kita fahami untuk melengkapkan sembahyang kita sebagai satu sembahyang yang diterima oleh Allah, insya-Allah. Sini dia bahas syarat sah sembahyang. Dia tak bawa mari kepada kita syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang dia tak bawa. Sebab dia dah panggil kitab ni dikarang untuk dibaca oleh orang yang memang dah wajib sembahyang. Maknanya orang Islam, orang yang berakal, orang yang baligh, maka dia tak bawa kita sini. Syarat sah sembahyang 9 perkara. Syarat sah sembahyang tu 9 perkara. Ada 9. Dia panggil nombor ni 9 ke 7 ke, dalam hukum fiqh ni bukan suatu benda yang muktamad. Bukan satu benda yang muktamad. Ada ulama ni bilang jadi 7. Ada ulama ni bilang jadi 5. Kita jangan pening. Yang penting benda yang dia cerita tu, itu lebih utama. Sebab bilangan ini dibuat oleh ulama waktu mereka mengarang kitab untuk memudahkan kita faham, bukan untuk menghadkan benda tu setakat tu je. Tak boleh kita bawa ni pasal apa kitab ni Facebook rukun sembahyang ada 18. Sebab apa kitab ni pula sebut 13? Ni macam mana ustaz? Nak ikut amanah satu. Setengah orang dia lagi tu. Saya pernah ditanya oleh seorang yang mengaji bahagian kedoktoran ni, medik ni. Dia kata tak adakah dalam Islam kita ni satu kitab yang kita pegang tu saja. Ni kitab ni cerita lagu ni, kitab ni cerita lagu ni, kitab ni cerita lagu ni, kitab ni cerita lagu ni. Tak ada tak, kita pegang tu je. Sebab dalam ilmu lain dia punya buku rujukan tu satu je. Dia tak berbeza, satu tu je. Satu rujuk tu satu. Macam sifir matematik. 12 kali 12. Tu jawapan dah. Satu kali satu tu. Tak ada dah. Mengikut ulama pertama jawapan dia begini. Mengikut ulama ni pula begini. Dia nak macam Islam ni, dia nak gitu. Tak boleh. Sebab Islam ni satu agama yang datang untuk memberi kemudahan kepada umat dia, penganut dia. Maka di antara benda yang dititik beratkan oleh Islam ialah masa mana kita duduk tu. Yang kedua tempat. Yang ketiga diri orang tu. Maka berubahnya masa, berubah hukum. Berubahnya tempat, boleh jadi berubah hukum. Berubahnya keadaan seseorang Muslim tu, berubah hukum. Maka perubahan itu tak boleh ditolak. Maka cuma kita nak melihat bagaimanakah kesesuaian pendapat ulama ni sesuai dia waktu mana. Pendapat ulama ni sesuai dia waktu mana. Supaya kita dapat orang panggil mengambil hukum tu bertetapan dengan keadaan, dengan masa, dengan tempat, dan ianya memberi kebaikan pada kita. Tu. Benda tu kena faham. Syarat sah sembahyang 9 perkara. Pertama, mengetahui masuk waktu. Tahu masuk waktu, iaitu mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zon. Tahu masuk waktu. Kalau orang sembahyang, dia pakai sembahyang je, tak tahu masuk waktu ke tak, sembahyang dia tak sah. Sebab apa? Sebab syarat sah tu kena tahu masuk waktu. Walaupun dia sembahyang tu terkena berbetulan dengan waktu, tapi dia tak tahu masuk ke tak, juga tak sah. Dia kena tahu. Dia kena tahu. Walaupun contohnya dia sembahyang Zuhur, dia sembahyang pukul 2, tapi dia ni jam pun tak ada, apa pun tak ada, dia pun tak tahu waktu. Dia pun sembahyang apilah, masuk tak masuk mana aku tahu, sembahyang. Tiba-tiba dia pun sembahyang,
siap semayang, tak? Orang pun main jumpa dia. Dia tanya, pukul apa dah? Pukul 2. Oh, nasib baik aku semayang dalam waktu. Mana dia semayang tadi? Dia tak tahu waktu masuk ke tak. Maka semayang dia sah ke tak? Tak sah. Kena semayang lain. Kena semayang lain. Tak boleh kata, oh alhamdulillah nasib baik aku semayang tadi, kira sah no. Bapa dah pukul 2 dah, masuk dah zuhur tu. Tak sah. Sebab dia kena tahu. Tahu ni penting. Sebab tu sebelum nak angkat takbir, kena tanya orang. Kena check dulu. Kena tengok kalender dulu. Tengok apa panggil takwin dulu. Kena dengar orang azan dulu, baru boleh angkat takbir. Kalau angkat takbir dalam keadaan ragu, tak tahu masuk ke tak, maka tidak sah. Kedua disebut kita sini, iaitu mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zon. Zon ini diberikan kelonggaran oleh orang-orang tertentu untuk dia zon pun tak apa dah. Seperti orang kena penjara, duduk dalam penjara contohnya, penjara gelap, bawah tanah ke, azan pun tak dengar, tak? Matahari pun tak boleh tengok, jam pun tak ada. Maka dia mengkadarkan sendiri. Dia kadar, dia masuk, dia tengok, aku masuk hari tu, last kali aku tengok matahari waktu zuhur. Lepas tu kebiasaan aku buat lepas zuhur ni apa dia? Kebiasaan aku buat benda ni, buat ni. Dia kadarkan. Di antara zuhur dengan asar tu berapa lama. Dia kadarkan sendiri. Mengikut apa perkiraan dia, zon dia, dah masuk dah asar. Boleh tak dia semayang? Boleh. Walaupun dia tak dapat ilmu yakin. Sebab dah nak dapat macam mana? Matahari pun tak nampak. Tak? Lepas tu apa panggil jam pun tak ada. Gelap berita. Tanya orang penjaga pun, orang penjaga tak ada. Ataupun orang penjaga pun tak mau jawab. Tak tahu. Ini maka zon pun boleh. Tidak ada masalah. Tapi waktu kita duduk dalam keadaan biasa lagu ni, kena cari ilmu yakin. Kena tanya orang. Kena apa panggil mengetahui betul-betul waktu sembahyang. Tidak sah bersembahyang tanpa mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zanni. Zon ni apa dia? Zon ni ialah apa panggil, dia bawah sikit pada yakin. Bawah sikit pada yakin. Dia pertama sekali waham ataupun jahil mula-mula. Lepas tu waham, lepas waham syak, lepas syak zon, lepas zon yakin. Boleh tak? Lepas tu ada orang sebut lagi ainul yakin, lepas tu hakul yakin. Hakul yakin bila dibangkit di akhirat nanti no, hakul yakin. Ainul yakin apabila kita dapat lihat sendiri dengan mata kita sesuatu tu, ainul yakin. Maka pembahagian dia begitu. Jahil, lepas jahil naik waham, lepas waham syak. Syak ni duduk tengah-tengah. Tengah-tengah. Apa sama banyak 50-50. Lepas tu zon, lepas tu yakin. Lepas tu yakin tu makna 100% lah. Cuma sebagian ulama membahagikan yakin itu kepada ainul yakin dan hakul yakin. Maka dia kena zon. Dia kena zon. Maknanya dia kena masuk dah. Dia kena ada dalam hati dia begitu. Masuk dah. Makna dengan perkiraan dia ke, dengan ijtihad dia ke. Ijtihad ni makna dia mengerahkan kemampuan dia. Kemampuan dia, guna akal dia, guna apa panggil kira-kira dia, guna tengok bayan-bayan dia. Dia ijtihad dia panggil. Ijtihad ni guna semaksimal mungkin kemampuan dia untuk dia ambil apa panggil sikap ataupun ambil keputusan bahawasanya waktu dah masuk gitu. Sebab itulah apa panggil azan contohnya. Azan ni menjadi benda utama supaya ianya memudahkan orang nak sembahyang azan. Sebab itulah kalau boleh azan ni perlu azan dengan waktu yang tepat. Walaupun kita kata lambat sikit ke, apa panggil lewat sikit ke, kadang-kadang menyusahkan orang. Mungkin orang di rumah tu dia jam mapuh hari tu, jam mati tu. Dia pun tak tahu pukul apa. Tiba-tiba dia semayang dah. Baru azan pula. Tak? Mana satu ni? Tadi azan dalam TV azan dah. Maka azan tu perlu tepat waktu kalau boleh. Lalu di negara Arab, walaupun dia buat kuliah maghrib, bila azan dia azan. Dia Tok Bilal ni tak kira. Orang duk kuliah kan, orang duk apa ke, masuk waktu dia azan.
Lepas tu Tok Guru duduk kuliah tu, dia akan berhenti jawab azan tu. Lepas azan ni dia sambung balik. Begitu. Cuma tempat kita ni dia tak biasa begitu. Bila ada ustaz mengajar, pakai tak azan tu. Memanglah tak berdosa, tak haram. Tapi orang duduk di rumah tu kadang-kadang duduk tunggu-tunggu. Bila azan nak bunyi, nak semayang. Tak? Lebih-lebih lagi orang nak pergi tahlil. Lepas insya' dia kata. Tapi tak bunyi azan lagi ni. Tiba-tiba galik-galik pukul 9.30 dah. Tahlil pun tak pergi. Dia pun tak pergi semayang. Tu yang jadi kalut tu. Tak? Tu. Tidak sah bersembahyang tanpa mengetahui masuk waktunya dengan yakin atau zon. Walaupun sembahyang itu telah dilakukan di dalam waktunya. Ni ingat molek. Sebab ibadat ni dia bukannya semata-mata buat. Tak. Ibadat ni mesti buat dengan sedar. Bukan semata-mata buat kira okey lah. Tak, dia buat kena dalam keadaan sedar. Bahkan lebih besar daripada itu kena ikhlas. Cuma ikhlas tu orang tak nampak lah bagaimana. Tak? Maka kena buat dalam keadaan sedar. Tak boleh buat dalam keadaan lupa. Buat dalam keadaan tak tahu. Tak boleh. Tidak diterima. Habis bab waktu. Kedua, menghadap kiblat. Iaitu Kaabah. Syarat sah semayang kena hadap kiblat. Sebelum akad takbir kena tahu arah kiblat ke mana. Tak boleh tak tahu apa, menghadap pergi lah puk ni hentam pergi, tak boleh. Kalau kita tak yakin, kena cari orang, tanya. Kena ambil maklumat, kena tengok kompas ke apa ke, sekurang-kurangnya datang zon kepada kita bahawasanya inilah arah kiblat. Jangan kita kosong ilmu, tak ada apa, tak tahu apa. Apa panggil arah mana, tak boleh angkat takbir. Bila angkat takbir juga tak sah semayang. Tak sah makna dia tak dikira. Tak dikira sebagai semayang. Kena semayang lain. Kedua, menghadap kiblat iaitu Kaabah. Walaupun kiblat itu dikira dengan cara berijtihad sendiri bagi mereka yang tinggal berjauhan daripada Kaabah. Apa panggil kiblat ni kita sendiri nak tahu secara tepat ni bukan senang. Bukan senang, payah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, kiblat orang yang duduk dalam Masjidil Haram dia kena hadap betul-betul ke Kaabah. Dia kena hadap betul-betul ke Kaabah. Maknanya tak boleh main agak-agak. Dia kena, kalau boleh, kalau dia mampu lihat, dia kena lihat Kaabah sendiri. Tak boleh main agak-agak, main tembok. Orang yang duduk di luar daripada Masjidil Haram, dia kena agak-agak, dia punya arah dia hadap ni kena Masjidil Haram. Kena Masjidil Haram. Mana lagu tu arah dia. Lepas tu orang yang duduk di luar jauh ni, dia kena anggarkan apa panggil arah kita hadap ni kena pada Masjidil Haram. Kena pada Masjidil Haram. Sebab dalam Quran sebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hendaklah kamu apa panggil mengarahkan solat kamu, mengarahkan diri kamu ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Itu kiblat untuk orang yang duduk luar daripada masjid. Orang duduk dalam masjid kena cari kiblat tu sendiri. Kena kiblat. Tak boleh dah dia duduk dalam masjid hadapilah ke dinding ni pun tak, bab ni Masjidil Haram ni hadapilah kok ni pun kena kok tak kena ataupun kok bucur ni tak boleh. Dia kena direct tepat kena kepada kiblat. Arah mana pun tak apalah, penjuru mana pun tak apalah, asalkan kena. Makna kena dengan tepat. Bukan kena ambil sipi-sipi kok tepi tak. Kena dengan tepat. Kena belah nu. Kita pun Masjidil Haram pun begitu juga, kena ambil apa panggil arah tepat pada Masjidil Haram. Lepas tu tentang kiblat ni pertama, kalau kita tak tahu kiblat, bila kita tak tahu kiblat, kita diwajibkan berijtihad. Ijtihad ni makna menggunakan kemampuan kita semaksimal mungkin. Kalau ada orang nak tanya, boleh tanya apa semua, kita buatlah. Tapi kalau tak ada orang langsung, sebelum kita angkat takbir, kena
beristihad, kena buat kira-kira dulu. Kena tengok arah angin ke, arah matahari ke apa, ingat balik ke plan kita main kot ni, kona kot ni. Kalau rumah aku ada kot ni, aku ni ikut. Macam tu. Biar kena ada lagu tu. Kena ada zon dalam hati. Tak boleh dia angkat takbir pakai hentam dia, tak boleh. Kena ada zon. Kemudian ulama sebut, kalau orang tu sembahyang rakaat pertama dia zon kok ni kiblat dia, mari rakaat kedua pula bukan kok ni dia kena ubah dalam sembahyang dia, agak ada kok ni pula. Walaupun 4 rakaat yang dia sembahyang tu lain-lain semua. Rakaat pertama hadap kuno, rakaat kedua hadap kuning, rakaat ketiga hadap kuning, rakaat empat hadap kuning, sah. Sebab dia ikut ilmu dia. Kita tak wajib ikut orang di luar. Tak wajib ikut orang di luar. Tapi kalau orang di luar daripada kita bagi tahu, menyebabkan kita yakin dengan maklumat itu, kita ikut keyakinan kita. Bukan kita ikut dia. Kita ikut keyakinan kita. Kuning. Kadang-kadang kita mayang, orang main habak salah tu kiblat kuning, maka kita kena ubah adat tu. Sebab kita semayang pertama kita dah ada zon dah kuning, tapi bila dapat maklumat baru kuning. Tapi kalau kita juga tak percaya kat dia, contohnya yang main habak ni nampak macam tak semayang je, teruknya tak betul ke tak betul, maka kita teruskan dengan keyakinan kita, dengan zon kita hak asal. Dan orang yang dua orang yang berbeza pendapat tentang kiblat, dia tak boleh semayang berimam. Orang ni kata kok ni, orang ni kata kok ni, kena semayang sendiri. Dia semayang dia, hadis semayang dia. Tak boleh semayang berimam. Sebab apa? Sebab kiblat yang seorang tu dianggap salah oleh yang seorang ni. Dan kiblat orang ni dianggap salah oleh orang tu. Nak berimam macam mana? Dia kita lah. Nak macam mana? Dah dia yakin ikut ijtihad dia kot tu. Sebab tak ada bukti, tak ada dalil yang kuat untuk kita juga berpendapat seperti dia. Kita gunakan ijtihad kita, dia guna ijtihad dia. Tuan-tuan rahmati Allah, yang kita hadap ke kiblat ini ialah dada kita, sembahyang kita. Muka kita boleh paling, muka ni dalam sembahyang boleh paling, cuma makruh. Tapi kalau hiling-hiling batas sembahyang, sebab pergerakan lebih 3 kali. Yang tu. Kadang-kadang orang baca Quran, dia nak suruh sedap, dia baca Quran tu macam ni, batas sembahyang. Sebab lebih, pergerakan lebih, tengkok ni dikira anggota yang besar. Kita boleh paling, kita boleh paling kiri ke kanan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bila kita nak meludah, kita tak boleh telan kohok dalam sembahyang. Sebab sembahyang itu termasuk dalam sembahyang ialah puasa. Dalam sembahyang tak boleh makan. Tak boleh makan dalam sembahyang. Sebab tu diterjemahkan oleh ulama, sembahyang ni sebab apa jadi apa panggil benda utama? Sebab dalam sembahyang ada puasa, dalam sembahyang ada haji, iaitu kita kena menghadap kiblat. Dalam sembahyang ni tak boleh hadap ke lain. Sebab tu dia jadi besar. Lepas tu kita tak boleh nak telan kahak. Bila kita batuk dan sebagainya, ada kahak, kita kena buang kahak tu. Nak simpan, nak baca Quran macam mana? Tak? Nak telan tak boleh, batas sembahyang. Maka kita boleh ludah. Kita boleh ludah. Pertama ludah pihak kiri, pihak kiri ada orang, ludah pihak kanan, kanan ada orang, ludah depan, depan ada orang juga. Macam mana? Ludah dalam poket kita. Ataupun kita bawa tisu kan semua, kita ambil tisu, ludah, buang dalam poket. Orang yang batuk ke, orang yang sesemua ke, dia kena sedia sapu tangan, tisu, supaya memudahkan dia untuk meneruskan sembahyang dia, biar selesa. Boleh ludah, itu buang balik. Kita ni tak biasa masyarakat kita keadaan begitu. Orang Arab biasa ya. Orang Arab ni orang-orang yang batuk ke apa semua ni, ada demam sikit, dia bawa tisu, duduk dalam poket. Dia akan ludah dalam tisu tu. Walaupun di luar sembahyang, dia tak ludah sana, tak ludah ini, tak ludah, tak ada. Dia akan ludah dalam tisu tu. Lepas tu hingung pun dia akan lap tisu tu. Tisu tu pula dia lipat-lipat, dia simpan. Lepas tu sekali dia pergi kat tu sampah pun dia buang. Dia tak buang merata macam kita. Tu dia punya
salah satu daripada benda baik dia lah. Benda tak baik pun ada juga. Tak? Benda baik dia. Kita boleh buat begitu. Tak sapu tangan. Kahak dan hingus bukan najis. Kalau kita tak ada tempat nak ludah, kita boleh ludah dalam poket kita. Kita fikirlah, daripada kita membatalkan sembahyang, dengan kita meludah dalam poket, poket boleh basuh lepas ni. Daripada kita batal sembahyang, nak teruskan sembahyang macam mana? Kahak ada dalam mulut kita. Kita nak baca ni, nak baca ni, banyak lagi nak baca. Kalau kita telat, batal sembahyang. Maka kita boleh ludah dalam poket ke. Begitu juga hingus, kita boleh lap dengan hujung baju kita ke, supaya mudah kita baca. Itu maka boleh paling. Tengkok boleh paling, tak ada masalah. Waktu berdiri kita kena hadapkan dada kita. Dada tak boleh paling. Dada tak boleh paling langsung daripada kiblat. Kena hadap kiblat. Tak boleh berubah. Tengkok boleh paling. Namun waktu sujud dia dikira sebagai kita menghadap. Macam itulah panggil sujud kita dan rokok kita. Itulah menghadap arah kiblat. Dan orang yang bersembahyang di dalam Kaabah, orang yang bersembahyang dalam Kaabah, dia boleh menghadap ke mana sahaja dinding Kaabah. Dia sembahyang dalam. Kita kalau diberikan oleh Allah SWT anugerah untuk sembahyang dalam tu, Allah mulianya. Nabi sembahyang dalam tu. Nabi sembahyang dalam Kaabah sendiri. Masuk dalam tu sembahyang. Nak hadap ke mana pun boleh. Tidak ada masalah. Dan dalam tu pula, kalau kita sembahyang berimam, kita tu imam hadap kot ni, makmum nak hadap kot lain, boleh sah sembahyang. Sebab semua hadap kiblat belakang. Kalau di luar daripada panggil Kaabah tadi tak boleh. Seorang kot ni tak boleh. Hak ni boleh. Sebab kot ni pun yakin kiblat, kot ni pun yakin kiblat. Maka dia sembahyang berimam. Maka dia hadap kot ni, ni hadap kot ni. Boleh. Cuma payah sikit lah. Nak tengok dia duk buat apa, tahiyat ke apa ke semua. Tak? Makna kalau ada panggil orang nak buat itu boleh. Termasuklah bila seorang itu sembahyang di atas Kaabah, atas. Duduk atas. Maka boleh juga dia menghadap ke mana saja. Selagi mana Kaabah itu ada dinding yang lebih sikit. Kalau Kaabah lah ni tak ada lebih. Dia ada dinding lebih. Dia atas tu, dia panggil dalam bahasa Arab sutuh. Panggil bumbu dia tu. Dia ada dinding lebih. Maka selagi mana ada lebih ni, boleh sembahyang. Sebab dikira Kaabah lagi tu. Boleh dia sembahyang hadap ke arah mana saja. Begitu. Dan diberi kelonggaran kepada orang yang nak sembahyang di atas kenderaan. Sembahyang sunat atas kenderaan. Sembahyang wajib tak boleh atas kenderaan, atas kereta lah. Dulu nama ambil dulu, atas unta, atas kuda lah. Untuk tidak menghadap ke kiblat. Untuk tak menghadap kiblat. Takbir mula-mula dia hadap kiblat. Allahu Akbar. Lepas takbir tu, dia pusing kereta dia pilah ke arah dia nak pergi. Ke mana saja, nak ke Kuala Lumpur lah. Kono lah. Tak menghadap kiblat. Sah tak sembahyang dah? Sah. Lepas tu nak rokok macam mana? Sah dalam kereta. Rokok dengan isyarat. Jangan rokok betul, kemelangan lah. Tak? Nak sujud dengan isyarat. Sujud sikit. Nampak mata kita boleh tengok di depan. Ballallah. Bersujud sikit. Rokok pun begitu juga, sikit. Makna rokok lebih kuat, panggil sujud lebih kuat daripada rokok. Boleh sembahyang. Cuba try kita sembahyang nak kereta. Akan bagus. Kita nak ingat kepada Allah SWT. Nabi sembahyang atas kenderaan. Macam kita pergi Kuala Lumpur semua jauh. Tapi sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang fardu kena turun, kena berhenti, kena sempurnakan rokok, sujud. Tak boleh buat isyarat begitu. Tapi untuk sembahyang atas kenderaan, sembahyang sunat boleh. Maka untuk orang ni, dia diberi kelonggaran untuk tidak menghadap ke kiblat. Dan dia disyaratkan supaya tidak berpaling daripada arah yang dia tuju. Tak boleh. Macam dia nak pergi ke Sungai Petani, dia kena hadap ke Sungai Petani je. Tak boleh dah. Dia saja dia nak pusing kot ni sak melencong ke apa, tak boleh. Dia kena hadap betul. Sebab dia ni sembahyang diberi kelonggaran. Tak boleh. Kalau dia nak melencong kot lain, dia kena habiskan cepat-cepat sembahyang dia tu.
Kau mungkin dia nak berhenti ke, nak turun sak ke apa semua, nak pergi sana, dia kena habiskan. Sebab tu Islam ni dia suruh kita sentiasa berada dalam sembahyang. Dia ajar semua. Sembahyang waktu demam, sembahyang waktu sakit, sembahyang dan cara tidur, sembahyang cara mengiring ke kiri ke kanan, sembahyang berentang, sembahyang berdiri, sembahyang duduk, tak? Sembahyang atas kenderaan, sembahyang berlari pun ada. Ada? Tak? Bila? Waktu kita dikejar oleh sesuatu, dia panggil salatul khauf. Ni kita tak belajar ke ni? Jangan terkejut pula. Boleh sembahyang berlari? Boleh. Salatul khauf, sembahyang takut. Takut ni ada dua. Satu, berada dalam peperangan, perang. Ada perang. Perang ni dia bagi pada tiga. Pertama sekali, musuh duduk depan, sembahyang cara ni. Musuh duduk bukan arah kiblat, sembahyang cara ni. Perang telah bermula, iaitu duk perang, duk menembak semua. Nak bangun macam mana? Sembahyang takat mana boleh. Boleh sujud dengan sempurna, sujud. Tak boleh sujud sempurna, buat isyarat. Boleh rokok sempurna, rokok. Tak boleh rokok sempurna, buat isyarat. Baca. Mungkin dalam duk menembak tu, buat sujud, tu rokok. Babas, sebab Allah nak suruh kita ingat ke dia. Waktu kita kena kejar ke binatang. Dah ni tak ada kot binatang kejar kita kan. Orang kejar. Maknanya dia mungkin duk padang pasir ke apa ke semua, kena kejar ke harimau. Mana harimau duk kejar kita ni sampai masuk waktu sembahyang. Tak? Lepas tu kalau kita tak sembahyang lagi, waktu nak habis ni, kita duk kena kejar ke dia. Boleh sembahyang dalam keadaan kita duk berjalan. Mana kiblat pun tak ada kiblat lah. Mana kena waktu takbir tu, kalau boleh ada kiblat, lepas tu waktu lain sembahyang. Duk berjalan, duk apa semua. Begitu. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab sembahyang dalam keadaan khauf, takut. Termasuklah kita dikejar oleh perampok ke, pencuri ke apa semua, kita boleh sembahyang. Tapi kita tak sembahyang dah waktu tu. Dan Allah ni nak suruh kita ni ingat ke dia. Sebab kita ni bila berlaku kesusahan, lebih-lebih lagi lah kita nak Allah tolong kita. Tak? Waktu susah ni lah kita nak minta tolong dia. Dan cara nak minta tolong Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah pada Allah dengan kamu bersabar dan kamu mendirikan sembahyang. Cara nak minta tolong dengan Allah yang paling tepat ialah sembahyang. Tak? Kan kita nak apa-apa sembahyang hajat, apa tak turun hujan, sembahyang minta hujan. Nak apa? Nak bertaubat, sembahyang sunat taubat. Nak minta rezeki, sembahyang sunat doa. Tak? Maka bila kita berada dalam keadaan takut, maka kita sembahyanglah untuk kita minta pada Allah. Ni Allah bagi kepada kita. Tapi kita ni ialah kadang-kadang buat mudah-mudah, sikit gigi tak sembahyang dah. Padahal yang nak bagi sembuh tu Allah. Kita duk harap ubatnya. Tu yang kadang-kadang kita kata apa akidah kita ni tak apa kemas elok lagi. Tak apa kemas elok lagi. Kita duk harap ubatnya. Dan sembahyang kita tak apa-apa harap sangat. Doa pada Allah tak apa harap sangat. Tu ialah kena tambah lagi lah. Kena perelokkan lagi. Betul. Itu hal-hal yang berkaitan dengan kiblat. Hal-hal yang berkaitan dengan kiblat. Ketiga, menutup aurat. Syarat sah sembahyang yang ketiga ialah menutup aurat. Sama lah dengan kitab kita baca. Saya baca Hakuk Rumi, Hakuk Jawi, di mana tahu. Sama kan? Kalau lain-lain sikit-sikit. Lain sikit-sikit tak apalah. Sebab dia apa panggil cetakan ni, kalau hak ni hak kitab besar ni dia lain sikit. Dia ada tambah-tambah sikit apa semua. Sebab dia tak baca ni. Hak ni dia ada huraian panjang sikit. Hak Rumi ni mungkin sama dengan Jawi ni. Bagi kaum lelaki dan hamba sahaya perempuan ditutup auratnya antara pusat dan lutut. Termasuk sekali pusat dengan lutut. Antara tu termasuk sekali. Sebab untuk kita yakin dah tutup kena lebih. Macam kita ambil sembahyang lah. Apa panggil basuh tangan hingga ke siku. Nak yakin kata sampai siku, kena lebih pada siku. Tak? Baru sampai. Macam orang Belambur lagi. Ni garis penamat. Nak tahu kata dia menang, dia kena lintas garis penamat. Tapi kalau dia lari-lari sampai garis penamat, dia berhenti duduk atas garisan. Menang ke tak? Orang confused. Menang ke tak menang ni? Duduk atas garisan ni. Menang ke tak menang ni? Orang lain main lintas garisan. Menang dia. Sebab dia sampai kat garisan je. Dia tak pergi dah.
Sebab nak yakin tu kena lebih. Kena lebih. Maka aurat ni tutup sekali. Ni orang lelaki. Bosak hingga lutut dalam sembahyang dia. Dan satu bab aurat. Satu lagi bab adab kita dengan Allah. Aurat ni makna sekurang-kurang. Kalau kita tak ada pakaian, kita apa panggil, berada dalam keadaan susah, sesak di mana ke apa semua ke, naik kapal pecah ke apa semua, tak ada pakaian, kena tutup sakat tu lah. Buatlah lagu mana nak tutup, dengan daun ke, dengan seluk ke, boleh belakang. Kalau ada baju, pakai baju, tak, maka semayang, tutup kat tu. Tapi kalau kita ada baju banyak macam lah ni, kena pakai bagi elok lah. Dia panggil adab kita dengan Allah. Kita pergi kedai pakai baju, kita pergi jumpa orang pakai baju elok, tiba-tiba kita nak semayang, baju pun tak pakai. Tak, dia adab kurang. Bukan semayang tak sah, semayang sah. Cuma dia panggil ketakziman kita pada Allah tu kurang. Sebab antara ulama yang dipaparkan kisah-kisah mereka, bila mereka nak semayang ni, mereka pakai pakaian yang paling elok. Pakai pakaian, pakai bau-bauan, apa panggil minyak wangi dan sebagainya, mandi dulu makanya semua elok. Sebab apa dia nak semayang? Sebab orang tanya sebab apa begitu? Tidakkah semayang ni mudah? Kita boleh pakai tutup aurat sikit je. Dia kata sedangkan kita nak jumpa raja, kita buat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Nak jumpa raja, mungkin beli kopiah baru, beli baju baru bagainya. Ini kan pula nak jumpa raja, segala raja, takkan nak buat lekeh ya. Itu adab kita. Tapi aurat dia setakat tu. Aurat dia setakat tu. Begitu. Bagi kaum lelaki dan hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya ni ialah apa asalnya orang kafir yang ditawan dalam satu peperangan, maka dia boleh dijadikan hamba. Hamba ni aurat dia ialah pusat dengan lutut dia. Hamba ni dia aurat dia sama dengan orang lelaki. Dalam rumah apa panggil tuan dia tu lah, aurat dia begitu. Tak pandai begitu. Nak macam mana? Tak, maka dia boleh bersembahyang dengan keadaan begitu. Manakala bagi kaum perempuan dan khunsa. Khunsa ni nak kata pondam pun tak agak. Dia ni orang yang ada dua alat kelamin. Pondam ni tak ada alat kelamin pun, ada satu je. Dia buat-buat je. Tu bukan khunsa. Tu laki. Tak? Walaupun sehari dua hari ni apa panggil mahkamah membatalkan undang-undang melarang orang lelaki berpakaian wanita. Dia batalkan undang-undang tu. Undang-undang tu ada di bawah mahkamah syariah negeri-negeri, tapi mahkamah tinggi tu membatalkan dia sebab bertentangan dengan perlembagaan. Sebab perlembagaan memberikan kebebasan nak pakai lagu mana. Habis tak boleh tangkap lah pandang dia pakai lagu tu pun nak macam mana. Dia pakai api. Dia kira ikut perlembagaan. Apa undang-undang tu bertentangan dengan apa panggil ruh perlembagaan. Perlembagaan dia bagi kebebasan nak pakai api lagu mana. Betul tak? Pakai api, pakai yang lelaki ke, pakai yang perempuan ke, pakai yang budak ke, pakai yang tua ke, tak mau pakai baju ke, macam mana? Itu iyalah, itu masalah. Manakala bagi kaum perempuan dan khunsa ni yang ada dua alat kelamin. Ada orang tu ada, tapi tak banyak. Tak banyak. Bahkan kalau dalam hukum fiqh dilihat pula dua alat kelamin ni, alat kelamin yang mana yang sesuai dengan dia. Yang sesuai dengan dia. Contohnya sesuai dengan dia ni alat kelamin laki, maka dia dihukum laki. Siapa tahu tu? Ulama bahas. Kalaulah alat kelamin ni sesuai kedua-dua ke dia, mana nak kata dia laki pun tak apa-apa nak kata, perempuan pun tak apa nak kata, barulah khunsa tu. Dan khunsa yang merdeka. Merdeka ni makna bukan hamba saya lah. Hamba saya tadi ditutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tapak tangannya. Semua tubuh tutup. Ini aurat dalam sembahyang. Aurat dalam sembahyang ni lah aurat di luar sembahyang. Sama. Bukan aurat dalam sembahyang saja, bahkan aurat di luar sembahyang juga. Cuma sebahagian ulama menyatakan dalam kita sembahyang untuk kaum wanita seperti dia pakai pakaian ketat sikit.
masih dikira tutup aurat. Cuma bila dia nak berhadapan dengan masyarakat, diharamkan pakai pakaian ketat yang menampakkan bentuk aurat. Begitu. Makna kalau kita orang lelaki pun, contohnya tak ada pakaian, apa panggil nak macam mana? Ulama suruh kita sapu dengan seluk. Walaupun nampak dia punya bentuk aurat sebagainya, tapi kita boleh sembahyang, dah sah sembahyang kita. Sah sembahyang kita. Begitu. Maka muslimat ni, perempuan ni kena tutup seluruh. Seluruh daripada rambut sampai ke ujung kepala, apa ujung kaki, kecuali muka dan tapak tangan. Muka ni hak mana? Muka ni hak basuh waktu ambil sembahyang. Apa dia? Daripada tulang dagu ni sampailah tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut ialah tempat kebiasaan tumbuh rambut. Kalau dia botak kepala sampai sini, tak boleh dia pakai tudung sampai sini. Tak, tempat kebiasaan tumbuh rambut. Kat ni lah kebiasaan orang ramai. Belah ni sampai anak telinga ni, sampai anak telinga ni. Mai bulat tu ikut rambut ni. Ikut dagu ni sampai tulang dagu bawah. Itulah aurat dalam sembahyang. Sebab tu kita kana kita buat lebih, termasuklah untuk dipakaikan di dagu. Begitu. Dan tapak tangan, tak apa tapak tangan dibolehkan. Cuma kita nak tapak tangan saja payah. Sebagai ulama kata kerana ada kelonggaran tapak tangan, belakang tangan pun tak apa. Belakang tangan pun tak apa. Sebab tu kita tengok orang Arab semayang kadang-kadang dia pakai pakaian sekat ni dia tutup apak ni dah semayang. Tangan ni nampak lah. Sebab yalah tapak tangan ni diberikan rukhsah, tapi nak tutup macam mana? Tapak tangan saja. Sebagai ulama kata termasuk belakang ni. Sebab tu kita kalau kita nak buat baju, boleh kita gunakan baju kita untuk semayang. Janji kita kena rapatkan sini. Ada kacing dia. Rapat ni, waktu kita angkat takbir ke apa semua, dia tak nampak dalam ni. Sebab dalam ni aurat. Cakap ni ke sana tak dikira aurat, maka boleh kita semayang. Boleh kita semayang dengan pakaian kita. Boleh semayang dengan pakaian kita. Dan sebaik-baik pakaian kita, muslimi ataupun muslimat, pakaian yang membolehkan kita semayang dengan pakaian itu. Itulah pakaian yang baik. Kita pakai pakaian yang membolehkan semayang. Lah ni ada fashion baru untuk muslimat, dia ada apa panggil jubah Turki lah apa semua, yang kita pakai dia tu boleh buat semayang terus. Tak payah cari kain kana, kain telkon. Sebab kadang-kadang dia jadi masalah untuk kita semayang. Sebab semayang ni bukan payah pun, kita boleh semayang di mana saja tempat. Ambil air semayang lah. Di jalan ke, di kebun ke, di rumah ke, di mana saja, asalkan tempat tu bersih, maka boleh semayang. Tapi kadang-kadang tak ada kain telkon, kain kana kita terpaksa tangguhkan semayang. Kadang-kadang sampai lewat waktu, maka kita buatlah pakaian yang membolehkan kita semayang. Boleh kita semayang. Iaitu pakaian yang menutup aurat. Setengah pendapat orang-orang lah ni lah, dia kata Islam ni mendiskriminasikan wanita. Sebab apa? Kena tutup semua. Orang lelaki pusat dengan lutut je, syok Orang perempuan ni semua kena tutup. Tak? Kita kena ingat begini, kita hidup di dunia ni, kita main sini, kita duduk tempat ujian. Allah uji. Duduk di dunia ni bukan duduk untuk senang. Tak. Kalau orang tu duduk atas dunia ni, dia punya orientasi dia punya cita-cita dia untuk senang, tak betul. Nak senang macam mana? Kita ni duduk di tempat ujian Allah. Akan berdepan dengan segala macam kesusahan. Akan berdepan dengan segala macam apa panggil pancaroba yang kita perlu hadapi. Maka kita perlu berniat untuk hidup atas dunia dalam keadaan tabah, dalam keadaan sabar, dalam keadaan redha dengan ketentuan Allah. Itulah sepatutnya ada. Maka Allah buat kaum wanita ni muslimat, dan dia menentukan pakaian bagi kaum muslimat untuk menjaga tata tertib kehidupan. Nak jaga tata tertib kehidupan, supaya hidup ini teratur elok. Allah buat nafsu ke orang lelaki, Allah buat nafsu orang perempuan. Maka di antara Allah nak kawal, Allah buat nafsu untuk melestarikan kehidupan manusia, iaitu supaya ada keturunan.
Kalau tak ada nafsu, memang tak beranak dah. Tak tak? Susahnya. Mungkin semua orang tak pakat tak beranak, tak ada nafsu. Tak tak? Tapi kerana ada nafsu, lepas beranak lagi, lepas beranak lagi. Tapi nafsu ini taklah diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Supaya dia terkawal. Kerana nafsu yang bebas akan meruntuhkan apa panggil kehidupan manusia. Akan meruntuhkan juga. Tengok hari ini. Kalau kita kata diskriminasi kepada muslimat, pasal apa kena tutup habis semua, tak tahu dah kata gatainya, apa panahnya, peluhnya, macam-macam. Bukan Allah tak tahu, tapi kerana Allah nak benda yang lebih utama lagi, nak jaga keharmonian hidup masyarakat ni. Kita pun dalam hidup kita, dia ada pengorbanan. Kita kata orang kecil manis, pasal apa pergi kerat kaki. Sayang dia kaki tak ada, tak apalah kaki tak ada pun nyawa ada lagi. Daripada nyawa tak ada, baik kaki tak ada, kerat pergi lah. Itu pengorbanan. Tak? Bukan kat gatai apa semua, kaki pun kita kerat. Apa? Untuk kita teruskan kehidupan. Sebab kita nak apa panggil kehidupan ni panjang. Maka Allah SWT buat begitu aurat dia supaya menjaga nafsu, mengawal nafsu. Sebab itulah apa panggil ayat-ayat Quran menyuruh kita supaya jangan memandang pada wanita, jangan tengok aurat mereka. Wanita juga jangan tengok aurat lelaki, tundukkan pandangan kamu, jauhi zina, supaya tak berlaku apa panggil kacau bilau nafsu ni. Haru birunya nafsu ni menyebabkan kehidupan jadi porak-peranda. Berlaku rogo hari ni kita tengok tak? Berlaku rogo, berlaku penzinaan, berlaku macam-macam. Sebab apa? Sebab aurat tak dijaga. Aurat tak dijaga. Bila aurat tak dijaga, menyebabkan bahaya yang besar. Bahaya yang besar. Sebab tu kita perlu berkorban dan kita perlu memperjuangkan pakaian musliman. Hari ni kita tengok masyarakat kita dah lari sikit. Macam di sekolah apa semua pun dia ajar anak kita pakai seluar lah. Tak apalah, kita tak kata seluar tu haram, tapi seluar tu lama-lama dia jadi ketat. Lama-lama dia jadi haram jugalah. Mungkin mula-mula pakai seluar track dan sebagainya. Maka kena ada pakaian-pakaian. Hari ini alhamdulillah ada yang mencipta pakaian muslimah. Baju apa panggil t-shirt yang labuh tu, apa panggil melebihi punggung, walaupun dia pakai seluar, tapi masih lagi terjagalah aurat dia dengan baik. Maka pakaian ini perlu dikedepankan, perlu ditonjolkan. Sebab pakaian itu melambangkan tamadun. Pernah ahli parlimen Turki, seorang perempuan ahli parlimen Turki diejek oleh ahli-ahli parlimen yang sekular ni. Sebab dia ni pakai tudung, pakai niqab pula. Orang ejek dia. Pasal apa pakai macam ni, dia kata. Pakai macam ni kuno. Orang kata pakaian kuno. Pakaian moden hari ni, pakaian bebas. Kita boleh pakai dedah semua. Dia pun cerita balik. Dia kata, kalau kita lihat dari sudut sejarah, dia kata, pakaian hari inilah pakaian kuno. Tidakkah manusia awal dulu tak pakai baju? Manusia zaman dulu, awal-awal zaman purba, ada pakai baju. Tak? Kita ngaji sekolah ke tu kan? Lepas tu pakai daun sikit, pakai kulit kayu sikit, tutup tempat apa kemaluan dia aja. Lepas tu dengan tatawur, dengan berkembangnya tamadun manusia ni, kemudian semakin lengkap pakaian dia, semakin lengkap pakaian dia, semakin lengkap pakaian dia. Maka dia kata pakaian Islam inilah kemuncak tamadun manusia. Tutup semua elok. Baru dia reti. Makna pakaian hak dedah aurat ni sebenarnya pakaian zaman purba. Tak? Orang hak dedah aurat hati-hati semua ni hati purba lah. Lebih kurang gitu lah. Fashion purba zaman dulu. Walaupun mereka menganggap itulah fashion tak moden sekali. Tak moden. Hak tu zaman purba, orang zaman dulu tak pakai baju. Begitu. Kita perjuangkan pakaian kita untuk anak-anak kita dan sebagainya. Kita kena tegur lah. Kena tegur daripada awal, kena asuh. Setengah orang anak-anak kecil dia kadang-kadang dia ajar pakai pakaian maxi lah, skirt lah, apa semua. Akhirnya dia besar-besar dia jadi cinta kepada pakaian tu. Sebab kita kadang-kadang kita nak beli hadiah ke, nak bagi hadiah perkahwinan, beli pakaian yang elok untuk hadiah apa kelahiran, beli jubah ke, beli kepiah kalau orang lelaki, orang perempuan pula beli jubah yang elok, beli kain tudung, pakai awal-awal lagi, asuh dia supaya dia cinta dengan pakaian Islam, dan pakaian ini dapat menjaga
kehormatan dia, dapat menjaga kehormatan dia. Orang akan apa panggil menjaga kehormatan dia, dan dia sendiri terjaga, dan malaikat pun akan menjaga dia, insya-Allah. Begitu. Ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalang daripada dilihat warna kulitnya dari arah atas dan kelilingnya, tidak termasuk dari arah bawahnya, walaupun ditutup dengan melumurkan lumpur. Ni nampak ni, sebab saya sebut ni. Dia apa panggil, bentuk tak apa dalam sembahyang ni. Bentuk aurat tak apa, cuma warna aurat je tak boleh. Warna tak boleh. Kalau kita pakai baju plastik, nampak warna, tak boleh. Kena pakai baju yang menutup warna aurat, tutup semua warna aurat kita, tak nampak. Orang lelaki itu, orang perempuan itu. Ketat tak apa lagi. Maknanya kalau nak pakai pakaian ketat, pakai dalam semayang. Di luar semayang jangan pakai. Itu contohnya lah. Tapi yalah, dalam semayang pun elok yang longgar jugalah. Tapi sekurang-kurangnya begitu, masih diterima. Dan kita wajib menutup aurat daripada arah tepi dan arah atas. Tepi dengan atas, bawah tak wajib. Lepas tu kita pakai kain sarung sah semayang. Padahal kain sarung tu kalau nak ke bawah nampak. Nak ke bawah nampak. Kadang-kadang kita semayang belakang, orang semayang depan tu kita nampak lutut dia, nampak. Tapi dia dikira arah bawah. Kira arah bawah. Arah bawah tak wajib tutup. Arah bawah tak wajib. Yang wajib tutup arah atas dan tepi. Dan beringat, kadang-kadang kita orang lelaki pakai jubah. Kadang-kadang pakai jubah. Bila pakai jubah ni kadang-kadang panas, tak pakai seluar dah, pakai jubah saja. Maka nak kena tutup bagi rapat ni sini. Bapa, sehari waktu kita sujud rumah, dia nampak di sini. Nampak. Ataupun lengan baju kita besar sangat. Lengan baju besar, nampak daripada lengan baju. Itu membatalkan sembahyang. Maka kena tutup rapat. Sebab itulah bila kita pakai jubah, kita tutup ni. Kita pastikan kain yang kita pakai tu atas kira pada pusat. Baru kalau terbuka pun tak apa. Kalau terbuka atas pun tak apa. Dia kira sini ni kira atas ni. Kira atas. Maka jaga. Dan orang yang dalam sembahyang, bila terbuka auratnya, dia kena hendaklah cepat-cepat menutup. Dia tak boleh biarkan. Kena angin ke kena apa, terbuka tutup. Walaupun contoh kita sembahyang terpijak kain sarung jatuh. Sarung kita. Maka kita boleh turun ambil kain sarung, pakai, teruskan sembahyang. Walaupun pergerakan kita tu banyak, sebab kita nak menyempurnakan sembahyang. Pergerakan kita tu nak sempurnakan sembahyang. Bukan kerana saja dah jatuh tak, ikat tak kemas adik. Kadang-kadang apa panggil tak perasan atau jatuh, tu ambil balik, ikat, pakai, tak ada masalah. Boleh. Dan orang yang tidak ada pakaian untuk tutup aurat, dia tak ada pakaian, lumpur pun tak ada juga. Lumpur pun tak ada juga. Tak ada pakaian tutup langsung, maka dia tetap diwajibkan sembahyang. Kena sembahyang juga. Kena sembahyang juga. Dan dia sembahyang. Dan ulama menulis dalam kitab-kitab, bukan sahaja mereka boleh bersembahyang, bahkan kalau dia ni ramai, mereka boleh sembahyang berjemaah. Jemaah boleh lagi. Ni ulama ajar. Tapi tok imam tak boleh duduk depan. Tok imam kena duduk satu baris dengan makmum. Itu ulama ajar tak? Dia kena buat satu sah lah. Yalah, takkan ramai sangat orang yang tak ada pakaian. Mungkin 3 orang kena penjara ke, kena tangkap ke, penjahat ke apa kan. Mungkin 2 orang. Tapi nak semayang tu, boleh semayang jemaah, dan tok imam kena duduk satu baris dengan makmum. Tak boleh duduk depan. Duduk depan nampak tak? Mungkin waktu tak semayang ni boleh pejam mata. Boleh ni. Ulama ajar sampai tahu tu. Semayang tetap kena semayang. Walaupun tak ada perkara yang nak menutup aurat kita. Tak ada perkara yang nak menutup aurat kita. Tidak termasuk dari arah bawahnya, walaupun ditutup dengan melumurkan lumpur. Ambil lumpur. Kita pergi buru lautan, kalau sesak mau pakaian tak ada otak, mau kita nak mayang, ambil lumpur, bubuh, sapu semua kepada apa panggil bahagian aurat kita, maka kita boleh semayang dengan disapunya lumpur itu. Itulah mudahnya Islam. Jadi kita berhenti situlah. 9.30 lah.
Kita macam situ, semoga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan ilmu pada kita dengan kita baca kitab ni. Ustaz ni Amin. Oh, ada nanti dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa datuk nenek kami daripada kalangan mereka beriman padamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, menantu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunkanlah dosa sahabat andai kami ya Allah, ampunkanlah dosa pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang baik, pemimpin yang memimpin kami ke surga-Mu ya Allah, pemimpin yang memimpin kami dengan adil, pemimpin yang memimpin kami dengan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam ya Allah. Kembalikanlah umat Islam ke pangkal jalan, kembalikanlah umat Islam kepada Al-Quran As-Sunnah, kembalikanlah umat Islam kepada ajaran Islam ya Allah. Kembalikanlah pemuda-pemuda kami, pemudi-pemudi kami ya Allah kepada ajaran Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka sakit di kalangan kami ya Allah, di kalangan ahli keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami, sahabat andai kami ya Allah, terutama mereka yang terlantar di hospital, di rumah, yang menanggung kesakitan sekian lama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang menyembuhkan, sembuhkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, tiap-tiap mereka yang Engkau uji dengan sakit, jadikanlah mereka orang bersabar, orang yang digugurkan dosa-dosa mereka. Tiap-tiap mereka yang Engkau anugerahkan kesembuhan, kesihatan, jadikanlah mereka orang yang bersyukur, orang yang menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mohon padamu ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, janganlah Kau matikan kami waktu terdekat ni ya Allah. Sungguhnya kami belum bersedia dengan persediaan-persediaan telah Kau perintahkan pada kami ya Allah. Berilah kami kepeluang ya Allah untuk beribadah, untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami semua ya Allah, murahkanlah rezeki mereka yang bersama kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, adik-beradik kami ya Allah, jiran-jiran kami, sahabat andai kami ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka yang memohon rezeki padamu ya Allah, terutama mereka-mereka yang tidak kecukupan dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, tiap-tiap rezeki yang telah Kau kurnia pada kami, jadikanlah rezeki yang ini rezeki yang berkat, yang membawa kami ke surga-Mu. Jangan jadikan rezeki yang dilaknat, yang bawa kami ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, bantulah umat Islam, bantulah Islam, bantulah pejuang-pejuang Islam, para mujahidin di Afghanistan, di Iraq, di Syria, di Pakistan, di Palestin, di Gaza, di Mesir, di selatan Thailand, di Burma, di seluruh pelosok dunia, dan di tanah air kami, di negeri kami, di taman kami, di kampung kami ya Allah. Ya Tuhan kami, bantulah umat Islam, bantulah pejuang-pejuang Islam, bantulah mereka yang sedang berusaha untuk membantu agama-Mu ya Allah, para alim ulama, para asatizah, para mereka-mereka yang menggerakkan majlis ilmu, yang menghidupkan majlis ilmu, yang menyebarkan ilmu, mereka-mereka yang hadir dalam majlis ilmu untuk mengimarahkan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami semua ya Allah untuk membawa masyarakat supaya sedar kembali ke pangkal jalan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, wahai Tuhan yang gagah perkasa, hancurkanlah mereka yang berniat jahat terhadap Islam, hancurkanlah mereka yang merancang untuk menghancurkan Islam. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui daripada kami bagaimana dahsyatnya perancangan mereka dan tindakan mereka ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.